Buku tunai. Apa tujuan penyediaan buku tunai ni? Kenapa kita nak kena sediakan buku tunai ni? Okey, buku tunai ni penting sebab buku tunai ni digunakan untuk mengatasi kekerapan merekodkan leja akaun tunai dan juga akaun bank. Biasanya perniagaan ni dia akan melibatkan banyak urus niaga tunai dan juga cek, okey, ataupun bank. So, bila perniagaan ni banyak melibatkan urus niaga tunai, setiap kali berlaku urus niaga penerimaan ataupun pembayaran tunai, perniagaan tu kena rekodkan urus niaga tu ke dalam akaun bank ataupun akaun tunai dekat dalam leja. Dekat leja nanti dia akan kena banyak kali rekod, okay, akaun tunai dan akaun bank. Kita tak naklah rekod benda tu banyak kali. Setiap kali ada urus niaga, kita kena rekod. So, apa penyelesaiannya? Kita kena buat buku tunai. Okay, buku tunai ni dapat menyelesaikan masalah tersebut. Dapat mengatasi kekerapan. Okay, mengatasi kekerapan merekod. Kita tak payah nak rekod banyak kali akaun tunai dengan akaun bank dekat leja nanti. Macam jurnal, buku tunai pun dia ada format dia tau. Ada jadual ataupun table yang korang kena ikut. Okey, ada format dia. Okey, tapi untuk buku tunai kita panggil format buku tunai 3 lajur termasuk lajur folio. Okey, so itu nama untuk format buku tunai. Okey, buku tunai 3 lajur termasuk lajur folio. So, untuk buat buku tunai, korang kena ikut format macam dekat bawah ni. Okay, ini adalah format ataupun table jadual untuk korang buat buku tunai. Okay, buku tunai sebenarnya terbahagi kepada 2 bahagian. Korang kena bahagikan bahagian kiri dan juga bahagian kanan. Dekat bahagian kiri, korang kena rekodkan penerimaan tunai. Okay, penerimaan tunai. Kalau perniagaan tu dia terima tunai ataupun cek, dekat bahagian kiri ni lah korang kena rekod. Okey, so bahagian kiri ni adalah penerimaan tunai ataupun bahagian kiri ni kita panggil juga sebagai debit. Ni bahagian debit debit. Kalau debit, bahagian kiri penerimaan tunai. So dekat bahagian kanan pula, okey, dekat bahagian kanan ni adalah ini adalah bahagian pembayaran tunai ataupun cek. Bila mana perniagaan tu dia bayar guna tunai ataupun cek, dekat bahagian kanan ni lah perniagaan tu kena rekodkan urus niaga tu. Okey, so dekat bahagian kanan ni ialah bahagian kredit. Kalau dekat sebab bahagian kiri adalah bahagian debit, iaitu penerimaan tunai. Kalau dekat bahagian kanan dia adalah bahagian kredit, iaitu pembayaran tunai. Okey, so yang itu korang kena ingat. Korang boleh tengok dekat bahagian kiri tu, iaitu bahagian debit ataupun penerimaan tunai. Yang first korang kena buat lajur. Lajur tu maksudnya kolom lah. Okay, kolom yang pertama iaitu tarikh. Okay, tarikh urus niaga tu berlaku. Lepas tu kedua butir. Butir tu adalah maklumat penerimaan tunai. Okay, contoh kalau perniagaan tu terima tunai daripada siapa? Daripada siapa, kat situlah korang kena letak kat dalam butir. Okay, daripada mana datangnya penerimaan tunai, daripada siapa perniagaan tu terima tunai, kat situ korang kena letak dekat bahagian butir tu. Okay, lepas tu folio. Folio ni korang tak payah buat pun tak apa. Okay, folio ni dia nanti untuk rujukan buku surat dalam leja. Lepas tu diskaun diberi. Diskaun diberi. Kenapa diskaun diberi ni duduk dekat bahagian penerimaan tunai? Sebab bila perniagaan tu terima tunai, maksudnya perniagaan tu dia jual. Okay, bila dia jual barang, dia dapat cash, dia dapat tunai. Okay, so korang kena ingat, kalau penerimaan tunai dia melibatkan jualan. Okay, kalau dia jual dia dapat tunai, dia terima tunai. So bila jual dia melibatkan diskaun diberi ataupun diskaun diterima? Of course diskaun diberi. Diskaun diberi bila perniagaan tu dia jual barang. Bila dia jual barang, dia akan bagi diskaun dekat orang yang beli barang dia tu. Okay, so diskaun yang dia bagi tu, itu adalah diskaun diberi. Sebab tu dia duduk dekat bahagian debit. Sebab tu dia duduk dekat bahagian penerimaan tunai. Lepas tu kolom yang seterusnya ialah kolom tunai, okay, ataupun lajur tunai. Lajur tunai ni ialah korang kena rekodkan amount, okay, berapa jumlah penerimaan tunai yang perniagaan tu dapat. Okay, berapa duit cash, duit kertas yang betul-betul company tu dapat kat tangan, yang tu korang kena rekodkan. Okay, itu adalah penerimaan tunai. Itu kena rekodkan dekat dalam lajur ataupun kolom tunai. Lepas tu bank tu adalah kalau duit masuk dalam bank ataupun
perniagaan tu dapat cek. Okey, so bila perniagaan tu dapat cek, amount tu korang letak dekat bahagian bank. Okey, korang kena ingat, kalau korang nampak perkataan cek maksudnya bank. Okey, lepas tu korang tengok dekat bahagian sebelah kanan pula. Okey, untuk bahagian sebelah kanan itu adalah pembayaran tunai. Okey, macam sebelum ni korang kena buat kolom yang lagi satu. Okey, lajur lagi satu iaitu lajur tarikh. Okey, tarikh urus niaga tu dijalankan. Lepas tu butir tu korang kena masukkan maklumat mengenai kepada siapa perniagaan tu bayar tunai ataupun cek tersebut. Okey, perniagaan tu bayar tunai tu kepada siapa? Korang kena masukkan kat dalam butir. Okey, pembayaran tu dibuat atas apa? Itu maksudnya butir. Okey. Okey, lepas tu folio. Folio tu saya dah terangkan, tak payah buat pun tak apa. Lepas tu diskaun diterima. Kenapa diskaun diterima dia duduk dekat pembayaran tunai? Sebab kalau macam tadi, penerimaan tunai dia melibatkan jualan. Okey, perniagaan tu dia terima tunai bila dia jual barang. Okey, tapi perniagaan tu dia akan bayar tunai kalau dia beli barang. Nampak beza kat sini? Kalau dia terima tunai, penerimaan tunai dia berkaitan dengan jualan. Tapi kalau pembayaran tunai, dia berkaitan dengan pembelian. Dia terlibat dengan belian. So, kalau perniagaan tu dia beli barang, bermaksud akan melibatkan diskaun diterima. Okay, bila dia beli barang, dia akan dapat diskaun. Okay, sebab tu dia melibatkan diskaun diterima. Okay, lepas tu korang akan nampak bahagian lajur tunai ataupun kolom tunai tu. Kalau perniagaan tu dia bayar sesuatu pakai tunai, so amount tu korang kena rekodkan dekat bahagian tunai. Dan kalau perniagaan tu dia bayar pakai cek, korang kena rekod ke amount yang dibayar pakai cek tu dekat bahagian bank. So, macam mana korang nak rekodkan urus niaga tu dalam buku tunai? Okay, korang boleh rekodkan urus niaga tu berdasarkan yang first, dia sama macam journal. First, korang boleh rekodkan berdasarkan penyataan urus niaga. Yang kedua, korang boleh rekodkan berdasarkan dokumen perniagaan. Okey, sama ada penyataan ataupun dokumen perniagaan. Okey, so sekarang ni kita tengok contoh macam mana korang nak rekodkan urus niaga dalam buku tunai berdasarkan penyataan. First kali korang kena buat format buku tunai. Okey, macam ni lah. Okey, ni adalah format buku tunai. Yang sebelah kiri ni, ini adalah penerimaan tunai bahagian debit, dan yang kat sebelah kanan ni adalah pembayaran tunai. Okey, sebelah kredit. Lepas tu korang kena buat currency dia, unit dia. Kalau macam Malaysia guna RM kan, so korang kena buat RM dekat diskaun diberi, tunai bank, diskaun diterima, tunai bank. Sebab korang nak letak amount dekat dalam tu. Korang boleh tengok contoh 13 kat dalam buku teks. Dia kata maklumat berikut diperoleh daripada perniagaan Tudung Husna pada bulan Januari 2016. Okay, so 1 Januari dia bagi tahu ada baki buku tunai. Okay, tunai 2,600, bank 200, kredit. Okay, so dekat dalam buku tunai ni korang kena rekod dua jenis baki. Kalau korang nampak baki tu pada awal bulan, contoh pada 1 hari bulan Januari kan, itu pada awal bulan. So kalau dia bagi tahu baki tu pada awal bulan, itu adalah baki BB. Apa maksud baki BB? Baki bawa ke bawah. So kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil baki BD ataupun balance brought down. Yang kedua ialah baki akhir bulan. Baki pada akhir bulan tu kita panggil apa? Baki HB. Okey, ataupun baki hantar ke bawah. Dalam bahasa Inggeris kita panggil balance carried down. Okey, balance CD. Kalau baki awal bulan, korang akan dapat daripada soalan. Kalau baki akhir bulan tu, baki pada akhir bulan tu, yang tu korang kena cari sendiri. Korang kena rekodkan semua urus niaga yang terlibat tu, dah rekod, baru korang akan dapat baki akhir pada akhir bulan tu. Okey, so baki pada akhir bulan tu korang kena rekodkan. Kalau contoh kalau macam bulan Januari kan, korang kena buat 31 hari bulan Januari. Yang first kali korang kena buat dekat dia punya tarikh, tahun apa? Tahun 2016. Okey, tulis kat sini 2016. Okey, dekat sebelah ni pun sama, 2016. Okey, lepas tu korang buat dia punya bulan Januari. Okey, buat Jan je, Januari. Okey, lepas tu 1 hari bulan baki BB. Okey, korang nampak tak kat situ ada tunai dengan bank. Okey,
Kat bahagian tunai tu 2,600 tu, dia tak tulis dalam kurungan debit ataupun kredit. Kalau dia tak tulis apa-apa, tak ada kurungan apa-apa, itu kita kena letak dekat bahagian debit. Maksudnya kalau bahagian debit, dia adalah penerimaan tunai. So korang kena letak dekat bahagian tunai. Butir tu apa? Butir tu adalah dia punya baki. Okey, baki apa? Baki BD. Okey, korang tulis dekat sini. 1 hari bulan. Okey, lepas tu baki BD pula. Baki BB. Okey, baki BB dekat bahagian tunai berapa? 2,600. Tulis kat sini 2,600. Lepas tu dekat yang bank pula, bank yang 200 tu dekat bahagian kredit. Maksudnya kalau kat bahagian kredit, dia adalah bahagian pembayaran tunai. Okay, so dekat bahagian kredit ni, first korang kena detect apa? Bank kan? Okay, bank, lepas tu dia dekat bahagian kredit. Okay, bank, yang ni bank. So dia dekat bahagian kredit iaitu 200. Korang kena buat dia punya tarikh dulu. Berapa hari bulan? 1 hari bulan. Okay, butir dia apa? Dia adalah baki BB. Okay, baki BB. Okay, berapa dia punya amount? 200. Okey, lepas tu korang tengok 3 hari bulan pula. Perniagaan tu terima cek daripada Sanimah bernilai 1,520. Okey, first korang kena detect tunai ataupun bank. Dia adalah cek. Okey, cek dia adalah bank. Okey, kalau korang nampak cek je, itu adalah bank. Okey, dia adalah bank. Okey, bank dia penerimaan tunai ke pembayaran tunai? Nampak tak perkataan terima? So, kalau terima, dia kat bahagian debit, penerimaan tunai. Bank bahagian debit. Okay, so korang tulis je dulu 1,520. 1,520. Okay, berapa hari bulan? 3 hari bulan. Okay, lepas tu butir. Butir daripada mana penerimaan cek tu? Daripada siapa? Daripada Sanimah. Okay, Sanimah. Dah settle macam tu je. Lepas tu korang tengok urus niaga seterusnya 5 hari bulan. Okey, perniagaan tu dia menerima cek daripada Gaus RM7,000. Diskaun diberi 500. Okey, first korang kena detect apa? Bank ataupun tunai. Okey, kalau korang nampak sini perkataan dia cek. Okey, cek maksudnya dia adalah bank. Okey, bank bahagian debit ke kredit? Penerimaan tunai ke ataupun pembayaran tunai? Okey, keyword dia dekat sini adalah menerima. So kalau dia menerima, dia bahagian debit. Okey, iaitu penerimaan tunai. Kat sinilah tulis dekat sini 7,000. Berapa hari bulan? 5 hari bulan. Okey, daripada siapa cek tu diterima? Daripada Gaus. Tulis nama dia Gaus. Gaus. Okey. Okey, tu saja. Lepas tu dia kata diskaun diberi. Terus ambil amount tu letak dekat sini. Diskaun diberi adalah 500. Okey, dia dekat hari bulan yang sama, 5 hari bulan juga. Tengok 9 hari bulan pula. Okey, perniagaan tu dia menjual barang niaga secara tunai 1,690. Okey, so dekat situ dia tunai ke bank, dia adalah tunai. Okey, tunai bahagian mana? Debit, kredit. Bahagian penerimaan tunai ke bahagian pembayaran tunai? Okey, kalau korang nampak perkataan menjual, kan saya bagi tahu sebelum ni, kalau melibatkan jualan dia adalah penerimaan tunai. Okey, dia dekat bahagian sini. So penerimaan tunai tu dia adalah tunai. Okey, tunai dekat sini berapa? 1,690. 1,690. Okey, berapa hari bulan? 9 hari bulan. Okey, daripada siapa? Dia tak bagi tahu daripada siapa. Maksudnya dia terima tunai tu melalui apa? Okey, melalui penjualan. Okey, jualan barang niaga. Okey, so kalau jualan barang niaga, korang letak jualan. Kalau belian barang niaga, korang letak belian. Okey. Okey, so kalau menjual barang niaga, dia adalah jualan. Tulis je dekat sini jualan. Okey, lepas tu hari bulan yang sama, 9 hari bulan. Cek Sanimah bertarikh 3 Januari. 3 Januari tadi yang cek Sanimah ni.
okey, bernilai 1520 didapati tak laku. Cek yang perniagaan tu dapat, yang perniagaan terima, cek tu sebenarnya cek tendang, cek tak laku. Okey. So apa kita kena buat? Kita kena ni bahagian debit kan. So kita kena kreditkan balik. Okey. Tulis dekat sini 9 hari bulan, kita kena kreditkan balik bahagian cek, bahagian bank ni. Okey. So 9 hari bulan, tulis nama yang sama, Sanimah. Okey. Lepas tu dekat bahagian kredit korang kena letak dekat kolom bank ni juga, iaitu 1520. Jangan lupa korang tulis dekat sini dalam bracket cek tak laku. Okey. So kita tahulah kalau kita rujuk kat sini kenapa dia kredit, sebab itu adalah cek tak laku. Okey, lepas tu 11 hari bulan. Okey, 11 hari bulan perniagaan tu dia bayar premium insurans RM1,000 dengan tunai. Okey, keyword yang kita dapat tunai ke bank dia adalah tunai. Okey, bahagian debit ke kredit, penerimaan tunai ke pembayaran tunai. Dah dapat dah keyword, dah nampak dah keyword dia bayar. So dia dekat bahagian kredit pembayaran tunai. Okey, dekat bahagian kredit pembayaran tunai, kolom tunai, tulis 1000. Okey, tulis 1000. Berapa hari bulan? 11 hari bulan. Butir dia kita kena letak apa? Kita kena letak insurans. Okey, dia bayar insurans. Okey, lepas tu 13 hari bulan. 13 hari bulan perniagaan tu dia mengeluarkan cek bernilai 3,800 untuk membeli alatan pejabat. Okey, so kita kena detect dia adalah tunai ataupun cek. Dia adalah tunai ataupun bank. So bila kita tengok urus niaga tu dia adalah cek. Kita nampak keyword dia cek. Kalau cek dia adalah bank. Okey. So bank dia bahagian debit ke kredit? Bahagian penerimaan tunai ke bahagian pembayaran tunai? Okey, nampak tak keyword dekat situ? Perkataan membeli. So kalau membeli dia adalah belian. Kalau belian dia terlibat dengan apa? Penerimaan tunai ke pembayaran tunai? Pembayaran tunai. Okey, sebelum ni saya dah bagi tahu kalau belian, kalau perniagaan tu dia beli, dia melibatkan pembayaran tunai. Okay, so korang tulislah dia punya amount dekat kolom dekat lajur bank ni, bahagian pembayaran tunai. Okay, sebanyak 3,800. So berapa hari bulan? 13 hari bulan. Okay, butir dia apa? Membeli alatan pejabat. Okay, korang tulis dekat situ alatan pejabat. Kalau membeli barang niaga tu korang letaklah belian. Tapi kalau dia membeli alatan pejabat, korang letaklah benda yang dia beli tu, iaitu alatan pejabat. Okey, alatan pejabat. Alright. Okey, lepas tu apa lagi? 20 hari bulan. 20 hari bulan perniagaan tu dia terima hasil jualan barang niaga 2,420 dan dibank in-kan. Okey. So keyword dia apa dekat sini? Dia tunai ke bank? Okey, kalau tengok dekat perkataan dibankkan, kalau nampak perkataan tu dia sebenarnya bank. Okey. Dibankkan maksudnya duit tu masuk dalam bank. Okey, duit tu masuk dalam bank. Bank perniagaan tu lah. So dia adalah bank. Okey, bank bahagian debit ke kredit? Penerimaan tunai ke pembayaran tunai? Okey, tengok. Terima hasil jualan. Keyword dia kita boleh nampak dua perkataan. Satu terima. Terima tu adalah penerimaan tunai. Satu lagi jualan. Kalau jualan dia memang terima tunai lah, penerimaan tunai. Okey. So dekat bahagian penerimaan tunai, dekat debit ni, dekat lajur ataupun dekat kolom bank. Korang tulis dia punya amount 2420. 2420. Okey, berapa hari bulan? 20 hari bulan. Okey, butir dia kita kena letak apa? Macam saya bagi tahu tadi. Okey, dia terima hasil jualan barang niaga. Jualan barang niaga, korang letak jualan. Okey, jualan. Okey, lepas tu 20 hari bulan juga dia beli barang niaga dengan cek 1,500. Okey, so keyword dia dekat sini perkataan cek. Cek maksudnya bank. Okey, bank bahagian debit ke kredit? Bahagian kredit sebab dia melibatkan belian. Okey, kalau belian dia sentiasa, kalau perniagaan tu beli dia adalah pembayaran tunai. Okey, so dekat bahagian kredit, dekat lajur bank, okey, tulis 1,500.
1,500. Okey, berapa hari bulan? 20 hari bulan. Okey, butir dia apa? Butir dia kalau beli barang niaga dia adalah belian. Okey. Korang jangan tulis barang niaga pula. Kalau lain-lain tu tak apa. Okey, kalau barang niaga je ambil tulis belian. Yang last kali, okey, 27 hari bulan. Perniagaan tu bayar perniagaan wanjah dengan cek 5,600. Diskaun diterima 400. Okey. So dekat sini apa yang kita kena detect? Dia melibatkan bank ataupun tunai. Tengok keyword dia, perkataan dia cek. Kalau cek dia adalah bank. Okey, seterusnya dia debit ke kredit? Dia penerimaan tunai ke ataupun pembayaran tunai? Dia bayar. Okay, keyword dia seterusnya adalah bayar. So, kalau bayar di bahagian debit iaitu pembayaran tunai. Okay, kalau pembayaran tunai letak dekat bahagian, dekat kolom, dekat lajur bank ni 5,600. Okay, 5,600. Berapa hari bulan? 27 hari bulan. Okay, butir dia apa? Okey, butirnya korang kena letak dekat siapa perniagaan tu. Dekat siapa perniagaan tu Dong Husna tu bayar. Okey, dia bayar dekat perniagaan wanjah. Tulis dekat sini. Okey, perniagaan wanjah. Okey. Lepas tu diskaun diterima 400. Okey, diskaun diterima 400. Okey. Korang tulis dekat sini 400 lah. Dekat hari bulan yang sama. Okey. 27 hari bulan 400. Alright. Okey, dah settle. Macam ni lah cara macam mana korang nak rekodkan urus niaga melalui pernyataan. Okey. So, apa next step yang kita kena buat? Kita kena samakan dia punya tunai dan bank. Okey, contoh kalau dekat bahagian ni dekat bahagian debit, yang ni dekat bahagian kredit. So kita kena samakan amount dekat bahagian tunai, tunai dekat bahagian debit ni sama dengan tunai dekat bahagian kredit. Kalau dekat tunai ni 10,000, dekat bahagian tunai yang belah kredit pun 10,000. Okey, sama juga macam bank. Kalau dekat bahagian bank, bank dekat debit ni kalau 10,000, bank dekat kredit pun mesti 10,000. Dia kena sama. First kali korang tengok dekat bahagian korang tengok dekat bahagian tunai ni, korang tambahkan 2,600 tambah 1,690 dapat berapa? Okey, korang kena tulis garisan tu dekat bawah sikit, biar ada ruang sikit dekat sini. Okey. Okey, so korang buat garisan dekat tiga-tiga ni lah, dekat diskaun diberi, tunai, bank, diskaun diterima, tunai, bank. Okey, lepas tu korang tambah 2,600 tambah 1,690, korang akan dapat jawapan dia RM4,290. Okey. Okey, ini adalah jumlah penerimaan tunai tau. Ini dekat bahagian debit. Okey. Kalau jumlah pembayaran tunai, dia kena sama. Dekat tunai dekat debit sama juga dengan tunai dekat kredit. Jumlah tunai dekat kredit ni, okay, dia ada 1,000 je. Sama tak dengan 4,290? Tak sama. Okay, so apa kita kena buat? Dekat sini lah kalau tak sama, kita kena cari baki HB ataupun baki pada akhir bulan. Okay, macam mana kita nak samakan jumlah dekat bawah ni? 4,290 tolak 1,000 akan dapat jawapan 3,290. Korang kena letak dekat bawah sekali, bawah dia. Okey, bawah yang tak cukup ni. Yang tak cukup ni korang kena letak kat bawah. Sebab tu saya suruh jarakkan ada space sikit kat bawah ni. Okey, dekat bawah ni kena space sikit. Ada space lah sikit kan. Okey, so bila 4,290 tolak 1,000 akan dapat 3,290. So 3,290 tambah 1,000 dapatlah 4,290. Sama tak? Tunai dekat bahagian debit, tunai dekat bahagian kredit. Sama, 4,290 sama. So yang inilah amount yang kita nak cukupkan tu. So amount yang kita nak cukupkan tu, ini kita panggil apa? Inilah dia baki HB. Okay, so korang tulis dekat bahagian butir ni, ini adalah baki HB. Okay, baki hantar ke bawah. Baki HB maksudnya baki hantar ke bawah. Okay.
Okey, so baki HB berapa hari bulan? Kalau baki HB korang kena buat hari bulan yang last kali pada bulan tu. Kalau bulan Januari, okey, hari bulan dia 31 hari bulan yang last kali. Okey. So ini adalah baki HB. So untuk bahagian tunai kita dah samakan, lepas tu kita samakan pula bahagian bank. So untuk bahagian bank, okey, tengok yang ini 1520 tambah 7000 tambah 2420, kita akan dapat jawapan 10,940. Okey, ini bank dekat bahagian debit. Kalau bank dekat bahagian kredit berapa pula? 200 tambah 1520 tambah 3800 tambah 1500 tambah 5600, kita akan dapat jawapan 12,620. Okey. 12,620. Sama tak dengan sebelah ni? Tak sama. Okey. Kalau dekat bank 10,940. Kalau bank ini bank dekat bahagian debit. Kalau bank dekat bahagian kredit 12,620. Tak sama. Bank dekat bahagian debit terkurang, bank dekat bahagian kredit terlebih. Okey, apa langkah seterusnya korang kena buat? Okey, yang lebih besar tu, amount yang lebih besar tu 12,620 tolak dengan 10,940 akan dapat 1,680. Okey. So bila yang kat tadi ni, yang tadi jumlah tadi ni semua ni adalah 10,940 kan? Bila tambah dengan 1,680 ni dapatlah jumlah yang ni sama. 1,2,620. Barulah sama debit dengan kredit. Yang ini adalah apa? Yang ini adalah baki HB. Korang tulis dekat bahagian butir. Okey, baki HB, baki hantar ke bawah. Okey, baki HB 31 hari bulan. So, kalau baki HB tu di dekat bahagian kredit, contoh macam ni kan. Okey, kalau dia dekat tunai, dia adalah kolom tunai. Okey. So, kalau dia tunai dekat bahagian kredit, kita kena bawa pergi ke tunai bahagian debit. So, bawa amount yang ni 3290. Bawa pergi dekat debit, tapi pastikan dia dekat tunai juga. Okey. So, dia dekat tunai debit 3290. Tulis 3290. Dan daripada baki HB ni, bawa ke bulan yang seterusnya. So, korang kena tulis dekat sini bulan yang baru, bulan Februari. Okey, bulan Februari, 1 hari bulan. So, bila dekat bulan seterusnya, dia akan jadi baki BB lah. Okey, so ini adalah baki BB. Tengok pula dekat bahagian debit. So, kalau dekat bahagian debit, baki HB dekat bahagian debit, dia dekat bank. So, daripada bank dekat bahagian debit ni, kita kena pindah bank ke bahagian kredit. Okey, korang ambil je amount ni 1680. Okey, 1680 korang tulis dekat sini baki BB. Okey, baki BB. Okey, bulan yang seterusnya lah, bulan Februari, 1 hari bulan. Lepas tu yang last kali korang kena tambahkan semua diskaun diberi. Okey, diskaun diberi dekat sini 500. Okey, lepas tu diskaun diterima 400. Okey, kalau diskaun diberi dengan diskaun diterima ni, korang tak payah nak balancekan. Okey, tak payah nak seimbangkan. Just tambah je macam biasa, okey? Okey guys, tadi kita dah tengok macam mana kita nak buat. Kita nak rekodkan urus niaga dalam buku tunai melalui penyataan. Kiranya urus niaga tu di dalam bentuk penyataan, kita rekodkan masuk dalam buku tunai. Okey, so sekarang ni saya nak ajar pula macam mana korang nak rekodkan urus niaga dalam buku tunai melalui dokumen perniagaan. Okey, sebelum ni penyataan, sekarang ni kita tengok dokumen penyataan pula. Okey, so kita boleh tengok dekat buku teks contoh. Okey, contoh 14. Okey, dia kata pada 1 Julai 2016 buku tunai Pasar Segar Hafsah. Okey, korang kena ingat tau, ni penting tau. Korang kena ingat apa nama perniagaan tu. So, perniagaan tu adalah Pasar Segar Hafsah. Sekarang ni kita nak prepare, kita nak sediakan buku tunai untuk Pasar Segar Hafsah. Okey. So, buku tunai Pasar Segar Hafsah yang menjalankan perniagaan kedai runcit menunjukkan butir-butir seperti berikut. Okey, so 1 Julai maksudnya first kiranya pada awal bulan.
Kalau pada awal bulan, dia bagi macam contoh jadual kan. Kalau sebelum ni, dari segi penyataan. Yang ni daripada jadual. Okay, jadual dia macam penyataan jugalah. Okay. So, dia bagi maklumat, additional information dia bagi. 1 Julai 2016 ada tunai di tangan dan tunai di bank. Macam sebelum ni, melalui penyataan, dia tak bagi dalam bentuk jadual. Kalau yang ni dia bagi dalam bentuk jadual. Okay, kalau korang tengok dalam bentuk jadual ni, tunai di tangan dan tunai di bank. So, yang ini tak lain tak bukan, ini adalah baki. Kalau dia bagi additional information, yang first kali, korang tengok 1 Julai kan, awal bulan kan. So, kalau dia bagi maklumat tambahan macam tu, itu menunjukkan baki BB. Baki pada awal bulan. Okay, pada 1 Julai tu awal bulan lah. Okay, so ini adalah baki awal bulan, iaitu tunai di tangan. Kalau korang nampak tunai di tangan, maksudnya dia adalah tunai. Okay, tunai 2,800, lepas tu tunai di bank. Tunai di bank adalah bank. Itu korang kena bezakan. Tunai di tangan adalah tunai, tunai di bank adalah bank. Okay, tunai di bank adalah sebanyak 12,000. Dua-dua tu dia tak tulis dalam bracket kredit ke apa. So, dua-dua tunai dan bank tu dia terletak dekat debit. Berikut ialah dokumen-dokumen berkaitan dengan penerimaan dan pembayaran tunai sepanjang bulan Julai. Dekat dalam buku teks ni sebenarnya dia dah susun tau dokumen perniagaan tu, dia dah susun cantik ikut tarikh. Setengah soalan dia akan berterabur kan, dia macam berselerakkan dokumen perniagaan tu, dia tak susun ikut tarikh supaya dia nak korang pening. So, korang kena hati-hatilah. Kalau korang jumpa soalan yang dia punya dokumen perniagaan tu, dia tak ikut turutan tarikh. So, korang kena susun dulu. Dokumen perniagaan tu susun ikut tarikh, baru korang keluarkan maklumat urus niaga tu. Okay? So, kalau dalam buku teks ni, dia dah susun. Dia dah susun cantik-cantik ikut tarikh. So, korang ambil je. So, kalau ikut dalam buku teks ni, dokumen perniagaan yang pertama sekali pada 2 Julai, okey, iaitu apa tu? Apa nama dokumen ni? Ini ialah keratan cek. Okey. So, keratan cek ni, kalau perniagaan tu ada keratan cek tu, maksudnya perniagaan tu dia bayar. So, maksudnya yang ini bahagian pembayaran tunai. Okey, pembayaran tunai. Okey, ni saya dah siapkan. Kalau sebelah kiri ni adalah penerimaan tunai, belah debit. Yang sebelah kanan ni adalah pembayaran tunai belah kredit. So, yang dokumen perniagaan yang pertama ni, keratan cek ni dia dekat bahagian ni dekat bahagian kredit. Sebelum tu jangan lupa korang rekodkan dulu baki BB ni. Okey, korang jangan terus ambil maklumat daripada dokumen perniagaan tu, ambil tulis dulu yang baki BB tu. Okey. Okey. So, pada 1 Julai 2016, tarikh tahun dia tahun 2016. Okey, tulis kat sini 2016. So, 2016 bulan berapa? Korang tengok dekat semua. Okey, semua tu adalah bulan Julai. Okey. Okey, so korang tulis dekat sini bulan Julai. Julai korang tulis JUL. Ambil tiga patah perkataan pun dah cukup dah. 1 hari bulan. Baki BB. Okey, baki BB. Dua-dua tu dekat bahagian debit. Okey, tunai dan juga bank. Tunai 2,800. Okey, lepas tu bank 12,000. Okey, settle untuk baki BB. Dah siap ni, barulah korang keluarkan maklumat daripada dokumen perniagaan. Tengok kepada dokumen perniagaan tadi, iaitu keratan cek. Okey, so keratan cek tu dia dekat bahagian pembayaran tunai. Okey, so pembayaran tunai pada berapa hari bulan? 2 hari bulan. Okey, 2 hari bulan. 2 hari bulan kita nak tulis apa? Butir dia. Okey, sebelum ni saya bagi tahu dekat butir ni kita letak kepada siapa kita nak bayar tunai tu, ataupun kita bayar tunai tu untuk apa kan. So, kalau dekat dalam cek ni ada 2 maklumat. So, dekat dalam cek ni penerima dia Kedai Ramli. Maksudnya Pasar Segah Hafsah ni dia bayar cek tu, dia bayar tunai tu dekat Kedai Ramli. Okey, lepas tu untuk apa pembayaran tu? Untuk rak pameran. Kalau korang tengok keratan cek ni, korang ambil butir tu, korang ambil mengenai rak pameran. Kiranya dia bayar pakai cek tu untuk
rak pameran. Okey, untuk dia bayar rak pameran. Rak pameran tu kategori apa? Rak pameran kategori perabot. Okey, so korang tulis kat sini perabot. Okey, lepas tu korang nak tulis kat mana? Bahagian tunai ke bank? Kalau keratan cek, mesti dekat bahagian bank. Okey, so berapa yang kena tulis dekat sini? Berapa yang Pasar Segah Hafsah tu bayar dekat kedai Ramli tu untuk rak pameran tu? Berapa? Korang tengok dekat bahagian cek ini. Kalau cek ini maksudnya Pasar Segah Hafsah tu dia bayar 4,000 kepada kedai Ramli. Okay, 4,000 tu maksudnya amount yang terkini yang dia keluarkan tu. Okay, kalau yang baki akhir tu baki yang sebelum ni. Okay, baki yang ada dekat dalam akaun bank dia tu. Okay, kalau yang baki yang last kali tu, yang 8,000 tu, itu baki yang selepas dia tolak pembayaran yang dia beli rak pameran tu. Okay, so korang tengok dekat bahagian cek ini, iaitu 4,000, korang tulis dekat bahagian bank 4,000. Okey, korang tengok dokumen perniagaan yang kedua mengenai resit rasmi. Yang ni pasal resit rasmi pula. Okey, so kalau resit rasmi tu dia lebih kurang macam invoice. Macam mana korang nak pastikan yang perniagaan tu dia bayar ataupun dia terima tunai? Korang kena tengok dekat kepala dokumen perniagaan tu, macam invoice juga. Okey, di mana kalau dekat kepala invoice tu ataupun kepala resit rasmi tu, kalau kepala dia tu nama perniagaan tu sendiri, maka dia menjalankan urus niaga jualan. Bila jualan, dia jual, dia terima tunai. Tapi kalau dekat kepala resit rasmi tu, dia bukan nama perniagaan tu, maksudnya dia bayar. Okey, dia bayar, dia melibatkan pembayaran tunai. Okey, dia beli, dia bayar. Kalau korang tengok dekat resit rasmi ni, okey, nama dekat kepala resit rasmi tu, adakah kepala dekat resit rasmi tu, kepala resit rasmi tu Pasar Segah Hafsah ataupun bukan? Bukan. Dekat kepala tu, kepala resit rasmi tu nama perniagaan lain, Syarikat Peruncit Meishan. Maksudnya perniagaan tu dia bukan jual, dia bayar. So kalau dia bayar, dia ada dekat bahagian kredit. Okey, so berapa hari bulan? 4 hari bulan. Pastikan ikut turutan, korang susun ikut turutan tarikh ni. Okey, 4 hari bulan. So dia bayar berapa? Berapa dia bayar? Dia bayar sebanyak RM1,160. Okey, RM1,160. Melalui apa? Yang ni korang kena hati-hati tau, korang kena tengok. Okey, dekat resit rasmi tu ada tunai dengan nombor cek, nampak? Tunai/nombor cek. Okey, sekarang ni yang dia padam tu adalah tunai, nampak? Dia gariskan tunai, yang dia biar nombor cek. Maksudnya perniagaan tu, Pasar Segah Hafsah tu, dia bayar pakai cek. Okey, sebab tu ada nombor cek. Okey, kalau dia bayar pakai cek, maksudnya dia bahagian bank. Jangan korang letak kat tunai pula, sebab dia dah gariskan tunai tu, maksudnya dia tak bayar pakai tunai lah. Okey, maksudnya dia bayar pakai cek. Berapa yang dia bayar? RM1,160. Okey, RM1,160 dekat bahagian bank kredit. Okey, so butirnya kita nak letak apa? Okey, nampak tak untuk bayaran apa tu? Belian barang niaga. So kalau belian barang niaga, kita just letak belian. Okey, belian sini. Dokumen perniagaan seterusnya 9 hari bulan. Bil tunai. Korang tengok dekat kepala bil tunai tu. Kepala bil tunai tu perniagaan tu ke perniagaan orang lain? Nampak tak? Dekat kepala bil tunai tu perniagaan Pasar Segah Hafsah. So kalau dekat kepala bil tunai tu nama perniagaan tu sendiri, maksudnya dia yang jual. So kalau dia yang jual, maksudnya berlaku penerimaan tunai dia dekat sebelah debit. So berapa hari bulan? Korang tulis dulu dia punya tarikh, 9 hari bulan. Okey, tulis kat sini 9 hari bulan. Okey, berapa amount dia tu? 640. Nampak tak? Tunai dengan nombor cek. Dia padam nombor cek. Yang tinggal tunai je. Maksudnya dia terima tunai. Dia terima duit cash kat tangan dia. Okay, so dia terima tunai berapa? 640. Korang tulis dekat bahagian tunai ni 640. So butir korang nak letak apa?
Korang nampak tak perkataan tepung, beras, gula pasir, susu cair, minyak masak, agak-agak apa tu kalau macam tu. Kalau pasal bil tunai tu, perniagaan tu dia menjalankan perniagaan kedai runcit. So kalau orang beli barang dia jual, mestilah jual barangan runcit. Okey, lepas tu orang beli barang daripada dia, orang beli tepung, beras, gula pasir, susu cair tu semua tu apa? Itu adalah barang niaga. Okey, so maksudnya kat situ itu adalah jualan barang niaga. So kalau jualan barang niaga korang tulis jualan. Okey, jualan. Alright. Okey, dah settle. Kita dah settle dah 3 dokumen perniagaan. Okey, kita pergi ke dokumen perniagaan yang seterusnya, dokumen perniagaan yang keempat, iaitu voucher pembayaran. Voucher pembayaran ni biasanya sentiasa perniagaan tu sendirilah, sebab voucher pembayaran ni dikeluarkan oleh perniagaan tu sendiri. Dia tak ada kena-mengena dengan barang perniagaan ke apa, stok ke apa, tak. Okey, voucher pembayaran ni biasanya perniagaan tu guna untuk bayar sewa, bayar gaji pekerja ke, tu kegunaan voucher pembayaran. Korang boleh tengok contoh. Okey, voucher pembayaran Pasar Segar Hafsah ni, dia guna voucher pembayaran tu untuk bayar bayaran sewa kedai. Dia bayar sewa kedai dia pada bulan Julai, iaitu sebanyak 800. So dah jelas lagi, terang lagi bersuluh. Ni dekat bahagian pembayaran, iaitu bahagian kredit. Okey, so bahagian kredit berapa hari bulan? Korang tengok kat situ 9 hari bulan. 9 hari bulan. Berapa Pasar Segar Hafsah tu bayar? Bayar sewa kedai dia 800. Okey, korang tulis dekat bahagian mana? Nampak tak ada padam nombor cek tu yang tinggal tunai. So maksudnya dia bayar tunai, dia bayar by cash 800. So korang letak kat sini 800. Butir dia korang nak letak apa? Butir dia bayar kepada Encik Ibrahim Yusof, tapi tak payah letak Encik Ibrahim. Okey, butir dia korang letak. Voucher pembayaran tu untuk apa? Untuk sewa. Untuk sewa kedai, sewa. Okey, untuk sewa. Okey, next korang tengok seterusnya, dokumen perniagaan seterusnya, iaitu memo. Okey, memo ni biasanya perniagaan tu yang keluarkan sendiri. Okey, kat kepala memo tu memang nama perniagaan tu. Pasar Segar Hafsah tu dikeluarkan memo yang mengatakan pemilik mengambil wang tunai sebanyak RM400 untuk menjelaskan bil telefon kediaman. Maksudnya dia ambil duit syarikat RM400 untuk kegunaan peribadi dia. Maksudnya itu adalah ambilan. Okey, kalau dia ambil duit perniagaan tu dia bawa keluar, maksud itu adalah pembayaran tunai ke penerimaan tunai? Of course pembayaran tunai. Okey, dia keluarkan duit. Okey, so di dekat bahagian kredit pembayaran tunai, berapa hari bulan? 20 hari bulan. Okey, 20 hari bulan. Berapa duit yang dikeluarkan tu? RM400. Okey, RM400 dia tak ada tulis tunai ke, tak ada tulis nombor cek kan? So itu adalah tunai. Okey, tunai. RM400 tunai Okey, RM400. Butir tu kita nak letak apa? Itu adalah ambilan. Okey, tulis ambilan. Okey, lepas tu next dokumen perniagaan yang seterusnya ialah resit rasmi. Okey, resit rasmi tu korang tengok dekat kepala resit rasmi tu ialah nama perniagaan tu sendiri, iaitu Pasar Segar Hafsah. So kalau nama perniagaan tu sendiri, maksudnya dia jual ke dia beli? Dia jual. Okey, dia menjalankan jualan. So kalau jualan dia melibatkan penerimaan tunai dekat bahagian debit. Berapa hari bulan? 22 hari bulan. So 22 hari bulan dia menerima tunai daripada siapa? Penerimaan tunai tu daripada siapa? Daripada Ismail dan anak-anak trading. Korang tulislah dekat sini. Okey, Ismail dan anak-anak trading. Okey, korang tak payahlah tulis hutang pula, jelaskan hutang macam tak sesuai. Kiranya Ismail dan anak-anak trading ni, dia bayar dekat Pasar Segar Hafsah tu, maybe dia bayar mengikut invoice yang terdahulu. Kiranya Pasar Segar Hafsah ni dia bagi invoice dulu dekat Ismail dan anak-anak trading ni. Lepas tu Ismail dan anak-anak trading ni dia bagi duit, dia bayar lah. Sebab tu dia kata menjelaskan hutang, sebab invoice tu kan adalah pembelian secara hutang kan.
Dia terima berapa amount? Dia terima RM900. Okey, dia RM900. Okey, tapi dekat situ ada diskaun tunai RM100. So kalau melibatkan jualan, okey, bila perniagaan pasar Segar Hafsah tu dia jual barang, okey, so diskaun yang terlibat adalah diskaun diberi. Dia bagi diskaun dekat Ismail dan anak-anak trading tu, dia bagi diskaun sebanyak RM100. So korang tulis dekat sini diskaun diberi RM100. Okey, lepas tu dekat bahagian mana? Tunai ke bank? Korang tengok. Dia pangkah tunai tu. Okey, tunai tu dipadam, dia tak nak. Yang tinggal ialah nombor cek. Maksudnya dia bayar pakai cek. Okey, so kalau cek dia melibatkan bank. So korang tulis dekat bahagian bank RM900. Okey, RM900. Okey, yang seterusnya 26 hari bulan. Okey, dokumen perniagaan tu adalah slip daftar tunai. Okey, kalau slip daftar tunai korang boleh tengok dekat kepala slip daftar tunai tu, iaitu Pemborong Ekonomi Ahmad Mazlan. Okey, maksudnya perniagaan lain, bukan Pasar Segar Hafsah. So kalau perniagaan lain, maksudnya Pasar Segar Hafsah tu dia beli. Kalau dia beli melibatkan pembayaran tunai. Okey, dia bayar. Okey, so pembayaran tunai dekat bahagian kredit lah. Okey, bahagian kredit 26 hari bulan. Okey, so butir kita nak letak apa? Okey, nampak tak? Jeruk buah, minyak masak, rempah kari tu apa benda tu semua tu? Maksudnya apa? Kita boleh fikir secara logik lah. Okey, Pasar Segar Hafsah ni dia menjalankan kedai runcit. So kalau dia beli daripada pemborong. So dia beli daripada pemborong tu, lepas tu dia jual balik. Ini adalah barang niaga. So ini adalah belian barang niaga. Dia beli barang-barang tu, lepas tu dia berniaga. Dia letak dekat tempat kedai dia lah, kedai runcit dia tu, untuk dia niagakan. Okay, so ini adalah belian barang niaga. So kalau belian barang niaga kita letak belian. Okay, belian. Okay, berapa jumlah dia? Berapa jumlah dia? Sebanyak yang ni dia agak mengelirukan. Okay, jumlah dia RM420. Okay, lepas tu tunai RM500, baki RM80. Korang jangan confuse pula. Korang jangan ambil RM80 pula. Okay, maksudnya dekat sini jumlah dia adalah RM420. Okay, Pasar Segar Hafsah tu dia bayar dekat pemborong tu adalah sebanyak RM420. Okay, tapi bila dia bayar tu dia bagi cash lah. Dia bagi cash RM500. So ada balance RM80 dia bagi balik dekat Pasar Segar Hafsah tu. Kiranya jumlah sebenar yang Pasar Segar Hafsah tu kena bayar ialah RM420. Okay, RM420. Korang letak dekat mana? Tunai ke bank? Slip daftar tunai memang tunai. Okay, tak ada bank. Sebab tu dia tak tulis tunai ataupun nombor cek. Okay, memang tunai. Okay, nama pun slip daftar tunai. Of course lah tunai kan. So RM420 dekat bahagian tunai. Okay, next korang boleh tengok dokumen perniagaan yang seterusnya, iaitu memo. Okay, memo ni Pasar Segar Hafsah yang keluarkan sendiri bertarikh 28 Julai. Okay, memo kepada pengurus akaun, rekodkan cek daripada Ismail dan anak-anak trading. Korang ingat lagi tak? Okay, Ismail dan anak-anak trading tu, perniagaan Pasar Segar Hafsah tu pada 22 hari bulan. Pada 22 hari bulan, Pasar Segar Hafsah tu dia terima cek daripada Ismail dan anak-anak trading ni. Okey, lepas tu 28 hari bulan, Pasar Segar Hafsah ni keluarkan memo. Dia suruh rekodkan cek daripada Ismail dan anak-anak trading ni yang berjumlah 900 ni dipulangkan oleh pihak bank. Okey, kiranya cek yang anak Ismail dan anak-anak trading ni bank bagi balik dekat Pasar Segar Hafsah. Cek yang Pasar Segar Hafsah dapat tu, okey, dia bagi dekat bank. Okey, dia depositkan cek tu. Okey, tapi bank tu pulangkan balik cek dekat Pasar Segar Hafsah tu. Okey, and then bank pulangkan balik dengan nota. Dia tulis kat situ perkataan rujuk kepada penyuruh bayar. Maksudnya bank suruh tengok balik, okey, rujuk balik, cek balik dekat orang yang bagi cek tu balik, sebab cek tu ada problem. So kalau macam tu, kalau korang nampak perkataan rujuk kepada penyuruh bayar tu, maksudnya ada problem dengan cek tu. Cek tu tak laku. Okey, cek tu tak boleh ditukarkan kepada tunai. Okey, tak boleh ditukar kepada tunai. So
bila cek tak laku, korang kena daripada debit, korang kena kreditkan balik. Okay. So 28 hari bulan korang kena kreditkan balik. Korang tulis kat sini 28 hari bulan. Korang kena kreditkan balik cek tu. Okay. So korang tulis yang sama butir dia, iaitu Ismail dan anak-anak trading. Okay, Ismail dan anak-anak trading. Jangan lupa tulis kurungan cek tak laku, sebab nanti senang nak rujuk kenapa kredit balik. Sebab cek tak laku. Okey. So cek tak laku tu kena kreditkan balik. Berapa jumlah cek tu? Bank tu 900. Okey. So korang kreditkan balik dekat lajur yang sama bank juga. Okey, iaitu korang kreditkan sebanyak 900. Okey, diskaun ni tak payahlah. Diskaun ni stay kat situ je. Yang korang kreditkan balik adalah amount tu 900. Okey, lepas tu dokumen seterusnya pada 29 hari bulan. Korang nampak tak tu Bank Berjaya Berhad dia punya kepala dia tu. Ini adalah apa kalau korang nampak kat sini? Ini ialah slip bank. Okey, slip bank. Okey, slip bank, slip ni ada dekat bank saja tau. Okey, apa maksudnya? Okey, korang nampak tak kat situ wang tunai 1,200 sahaja. Okey, nama, pasal segaf sah, nombor akaun, bla 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 bla. Maksudnya, dia bawa duit cash masuk ke dalam bank. Katakanlah macam ni, dia melibatkan dua tempat. Okey, katakanlah ini daripada office. Ni office ataupun kedai runcit pasar Segar Hafsah. Okey, so dekat kedai runcit dia tu ada duit cash. Okey, ada duit cash, dia nak masuk ke dalam bank. Okey, ini kedai runcit. Okey, lepas tu ini bank. Ini bank. Okey, so dia nak masuk duit yang cash, duit yang betul-betul ada kat tangan dia tu. Okay, dia nak pergi masuk ke dalam bank, ke dalam akaun perniagaan tu sendiri. Nampak tak nama pasar Segar Hafsah? So, dia nak masukkan duit cash tu masuk dalam akaun bank perniagaan tu sendiri. Okay, so duit cash tu dia pergi dekat bank, Bank Berjaya Berhad. Okay, dia bawa pergi dekat bank. Sampai dekat bank, dia ambil slip bank ni, diisi semua. Dia nak masukkan duit 1,200. Kiranya dia bawa duit tu 1,200 lah cash. Okay, so dia nak masukkan duit ke dalam bank 1,200. Kalau macam ni maksudnya dia terima duit tu, dia penerimaan tunai tu daripada perniagaan tu sendiri. Okay, kiranya daripada ini pasar Segar Hafsah. Okey, kiranya duit tu daripada pasar Segar Hafsah. Daripada pasar Segar Hafsah tu masuk ke dalam akaun bank pasar Segar Hafsah juga. Nampak? Kalau yang sebelum-sebelum ni, perniagaan tu pasar Segar Hafsah tu dia terima tunai daripada orang lain. Okey, kalau yang macam ni, dia terima tunai daripada perniagaan tu sendiri. Cuma ni dia tukar tempat je, daripada duit tunai, duit cash yang betul-betul ada kat tangan dia, masukkan ke dalam bank, ke dalam akaun bank dia. Okey, daripada perniagaan dia pergi masuk ke perniagaan dia juga. Okey, dia bukan kiranya dia tak terima tunai tu daripada orang lain lah, tak terima tunai daripada perniagaan lain. Okey, so dia terima tunai tu daripada perniagaan dia sendiri. Okey, so kalau macam ni dia adalah catatan kontra. Maksudnya korang kena buat satu dekat bahagian debit, satu lagi dekat bahagian kredit. Dia sebenarnya ada dua keadaan. Okey, yang ini kiranya dia bawa masuk tunai, masuk ke dalam akaun bank dia. Okey, lagi satu keadaan, duit yang dalam akaun bank tu dia keluarkan masuk pergi ke kedai runcit dia tu. Okey, maksudnya dia keluarkan duit daripada akaun bank tu, dia keluarkan duit, ambil duit cash daripada akaun bank tu, masuk pergi ke kedai runcit dia. Contohlah, dia nak buka kedai, lepas tu dia perlukan duit cash untuk letak dekat cashier. Kan? Sebab nanti senang nak urus niaga apa tu, jual beli apa semua kan. So dia nak keluarkan duit cash tu, dia ambil lah duit daripada bank ni. Kalau yang ini dia masukkan duit ke dalam akaun bank. Kalau yang kat bawah ni daripada akaun bank dia keluarkan duit. Yang ni dia masukkan duit ke dalam bank, yang ni dikeluarkan duit daripada bank. So kalau yang ini adalah catatan kontra. Okey, korang kena rekodkan dekat bahagian debit dan korang kena rekodkan juga dekat bahagian kredit. Macam mana? Okey, korang tengok yang sekarang ni, yang first ni korang tengok dekat dokumen perniagaan ni, maksudnya slip bank tu maksudnya daripada dia bawa cash, duit cash tu masuk ke dalam bank kan. Okey,
So bila dia bawa duit cash masuk ke dalam bank, so dia dekat bahagian debit ni korang kena tulis apa? Tulis tunai. Okey, berapa hari bulan? Tulis dulu 29 hari bulan kan. Okey, 29 hari bulan. So tunai, perniagaan tu bawa masuk tunai ke dalam bank. Okey, tulis dekat lajur bank ni berapa? 1,200. Ini yang pertama. Kiranya perniagaan tu dia bawa tunai masuk ke dalam akaun bank. Okey, maksudnya perniagaan tu dia terima penerimaan tunai, okey, masuk ke dalam akaun bank. Akaun bank perniagaan tu sendirilah. Okey, lepas tu kita kena buat catatan kontra dia. Okey, catatan kontra dia di mana daripada bank ni dia keluarkan duit, okey, dia masuk ke dalam perniagaan tu. Okey, kiranya kalau dia keluarkan duit daripada bank ni, kiranya dia dekat bahagian ni lah pembayaran tunai ni, dia keluarkan duit, dia dekat bahagian pembayaran tunai. So korang kena buat 29 hari bulan. Okey, so cara kalau macam ni, okey, dia masukkan duit ke dalam bank ni, dia pakai slip bank. Okey, slip bank. Okey, macam saya cakap tadi. Ataupun cara yang lain, boleh je dia bawa duit cash tu, dia pergi dekat cash deposit machine, dia masukkan duit dekat dalam mesin tu. Lepas tu dah terus dah boleh masuk, dia tak payah pergi bank. Yang itu dia melibatkan dokumen apa? Yang itu dia akan melibatkan slip transaksi perbankan elektronik. Okey. Okey. Lepas tu kalau yang ni daripada bank tu dia nak keluarkan duit, dia masuk pergi ke kedai runcit dia ni. Yang ini dia pakai apa dokumen perniagaan yang terlibat? Okey, dokumen perniagaan terlibat ialah keratan cek. Okey, keratan cek sebab cek tu kan adalah bank kan. Keratan cek tu menunjukkan perniagaan tu dia bayar. Okey, dia bayar. So dia keluarkan duit daripada akaun bank perniagaan tu, dia keluarkan masuk ke kedai runcit tu. Kiranya dia keluarkan tunai daripada akaun bank dia tu. Okey, so korang tulis dekat sini tadi tunai kan. So yang ini bank pula. Okey, so daripada bank, daripada akaun bank tu keluarkan, perniagaan tu keluarkan tunai daripada bank tu. So korang kena letak dekat lajur tunai ni 1,200. Okey, dokumen perniagaan yang last kali iaitu resit rasmi. Okey, kalau korang tengok dekat kepala resit rasmi tu ialah syarikat peruncit Meishan. Maksudnya bukan Pasar Segar Hafsah. Okey, kalau bukan nama perniagaan tu, maksudnya perniagaan tu dia bayar. Dia bayar kepada syarikat peruncit Meishan. Okey, so pada berapa hari bulan? Kalau dia bayar, dia dekat bahagian kredit. Okey, berapa hari bulan? 30 hari bulan. Okey, perniagaan tu dia bayar kepada siapa? Dia bayar kepada syarikat peruncit Meishan. Okey, kalau korang ambil untuk bayaran menjelaskan hutang tak payah. Kalau menjelaskan hutang ni maksudnya daripada invoice lah Pasar Segar Hafsah tu, okey, dia beli secara hutang daripada syarikat peruncit Meishan. Okey, lepas tu dia jelaskan hutang dia tu. So 30 hari bulan Pasar Segar Hafsah tu dia bayar dekat syarikat peruncit Meishan. Korang tulis kat sini. Okey, korang tulis kat sini syarikat peruncit Meishan. Meishan je lah. Tak muat lah space. Okey, so syarikat peruncit Meishan ni berapa yang perniagaan tu bayar? 3,400. Tunai ke ataupun bank? Okey, nampak tak dia pangkah tunai? Okey, yang tinggal nombor cek. So kalau nombor cek maksudnya Pasar Segar Hafsah tu dia bayar pakai cek. So kalau pakai cek dia melibatkan bank. So korang tulis dekat kolom bank ni 3,400. 3,400. Lepas tu korang jangan lupa tulis kat situ diskaun tunai. Nampak? Syarikat peruncit Meishan tu dia bagi diskaun tunai 340 kepada kepada Pasar Segar Hafsah. So maksudnya Pasar Segar Hafsah dia dapat diskaun. Dia terima diskaun. So diskaun diterima sebanyak RM340. Okey, so apa next step? Korang kena cari baki HB. Okey, baki pada akhir bulan. So baki pada akhir bulan tu korang akan dapat lepas korang rekodkan semua urus niaga yang terlibat. Okey, so macam biasa korang kena jumlahkan diskaun diberi. Okey, korang jarakkan sikit space kat bawah ni. Okey, korang tulis kat sini. Tak muat lah pula. Okey, sini kan. Contohlah. Korang tulis garisan ni dekat diskaun diterima tunai dengan bank. Okey. So dekat sini
Korang jumlahkan dulu diskaun diberi ni. Diskaun diberi tu berapa? RM100. Okey. Diskaun diberi, korang tak payah imbangkan dengan diskaun diterima. Diskaun diberi dengan diskaun diterima ni korang just jumlahkan je. Okey, lepas tu diskaun diterima korang jumlahkan akan ada RM340 je. Okey, so settle. Okey, diskaun diberi 100, jumlah diskaun diterima 340. Tu korang tak payah imbangkan. Yang korang kena imbangkan dekat bahagian tunai. Tunai dekat debit dengan tunai dekat kredit. Korang kena imbang, kena balancekan. Bank dekat bahagian debit dan bank dekat bahagian kredit pun korang kena balance, kena imbangkan. Okay. So kalau korang tengok dekat sini, tunai dekat bahagian debit berapa? 2,800 tambah 640 akan dapat jawapan 3,440. 3,440. Okay. Lepas tu ini dekat bahagian debit. Dekat bahagian tunai 800 tambah 400 tambah 420 tambah 1,200. Korang akan dapat jawapan 2,820. So yang ini 2,820. Sama tak dengan tunai dekat bahagian debit ni? Tak sama. Tunai dekat bahagian debit lebih besar. So kalau lebih besar korang tolak dengan yang lebih kecil ni. So korang kena letak amount dekat sini. Korang kena cukupkan jalur tunai ni supaya sama. Jalur tunai kredit ni sama dengan jalur tunai dekat lajur. Sama dengan lajur tunai dekat debit ni. Okay, so dia kena samakan. Okay, so berapa amount yang kena cukupkan ni? Berapa amount yang kena cukupkan ni? Ini adalah baki HB. Ni lah baki HB. So berapa? Okay, 3,440 tolak 2,820. So korang akan dapat jawapan 620. So 620 ini adalah baki HB. So kalau baki HB, sentiasa korang buat tarikh yang last, hari bulan yang last bagi bulan Julai, iaitu 31 hari bulan. Okay. So baki HB 31 hari bulan dia dekat bahagian kredit, tunai dekat bahagian kredit. Okay, lepas tu korang imbangkanlah. Lepas tu dah samakanlah tadi. Ini semua 2820, yang ni kat atas ni 2820 tambah 620 dapatlah 3440. Okay. So 3440 sama jumlah dia. Tunai dekat debit, tunai dengan kredit barulah sama, balance, imbang. Okay, kita tengok bank pula dekat bahagian debit. Okay, so bank dekat bahagian debit 12,000 tambah 900 tambah 1,200. Korang akan dapat jawapan 14,100. Okay, 14,100. Tengok bank dekat bahagian kredit pula. 4,000 tambah 1,160 tambah 900 tambah 3,400. Korang akan dapat jawapan dia 9,460. Semua ni 9,460. Sama tak dengan bahagian debit? Tak sama. Bahagian debit lagi besar. Debit, bank dekat bahagian debit 14,100. Bank dekat bahagian kredit 9,460. So, yang lebih besar ni 14,100 tolak dengan 9,460 akan dapat jawapan dia 4,640. Okey, 4,640 tu yang tak cukup lagi tu letak dekat sini. Supaya cukup semua ni sama dengan sebelah sana. Okey. So, yang tak cukup lagi tu, itu adalah baki HB, iaitu 4,640. So, yang tadi ni 9,460 ni tambah 4,640 barulah dapat 14,100. Okey. So dah samalah dua-dua ni. So sekarang ni tunai dah sama debit kredit, bank pun dah sama debit kredit. Yang apa lagi yang last step, yang paling last kali ialah korang kena silangkan yang baki HB tu. Okey, kalau korang nampak baki HB dekat sebelah sini, baki HB dua-dua, tunai dengan bank semua dua-dua ada dekat bahagian kredit. Okey. So baki HB tunai dekat bahagian kredit, baki HB bank pun dekat bahagian kredit. So dua-dua ni dia akan bersilang, dia akan pergi ke bahagian debit. Okey. So dia akan jadi daripada baki HB ni dibawa ke bulan seterusnya. Okey, contoh kat sini saya tak muat kan. Contoh saya tulis kat sini. Lepas Julai bulan apa? Bulan Ogos. Okey, bulan 8. Tulis saya situ. Ogos.
Contoh lah Ogos kan. 1 hari bulan. So dia akan jadi baki BB. Baki BB korang letak kat mana? Tunai ni tunai kredit. So dia akan baki BB tu dia akan ada dekat tunai belah debit. Okay. Daripada tunai kredit dia pergi ke tunai debit. Iaitu 620. Tunai 620 kat sini lah. Okay. Yang ni tak muat. Sepatutnya bawah ni lah. Okay. 620. Lepas tu daripada bank dekat belah kredit, dia pergi dekat belah debit. Okay. Baki HB tu 4640. 4640. Itu sahaja cara macam mana korang nak buat buku tunai.